Okey, RBT hari ini kita akan belajar tentang elemen dan prinsip reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan. Dalam bab ini, kamu akan didedahkan tentang elemen-elemen dan juga prinsip-prinsip yang kamu boleh gunakan untuk membuat lakaran reka bentuk makanan dan juga lakaran pembungkusan makanan. Okey, sebelum kamu membuat lakaran dan juga menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan, cikgu akan terangkan maklumat yang perlu ada pada lakaran. Okey, maklumat yang perlu ada pada lakaran adalah yang pertama, bahan yang digunakan, prinsip reka bentuk, dimensi elemen reka bentuk. Dimensi ni bermaksud ukuran, kamu kena letaklah, kena tulis ukuran berapa, panjang, tinggi. Okey, bahan yang digunakan. Okey, kalau makanan, apa bahan makanan yang kamu pakai. Kalau untuk pembungkusan, bahan apa yang kamu guna, kotak ke dan sebagainya. Okey, baik. Sekarang kita akan tengok elemen reka bentuk dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan. Okey, elemen yang pertama adalah garisan. Baik, dengar sini, elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk ni kita dah belajar masa tingkatan 1. Jadi, kamu dah ada ilmu sedia ada. Ilmu pengetahuan kamu memang dah kamu ilmu pengetahuan sedia ada kamu dah ada dekat kamu sebab basic masa tingkatan 1 telah pun kamu belajar tentang elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk. Cuma kali ini kita akan fokuskan kepada reka bentuk makanan dan juga reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, kita tengok garisan. Garisan ni merupakan elemen yang dinyatakan melalui pergerakan titik dalam sesuatu ruang. Okey, garisan juga akan memberi impak yang menarik kepada makanan dan pembungkusan makanan. Okey, maksud di sini reka bentuk makanan dan juga pembungkusan makanan yang cikgu letak dekat sini, satu tu kek Sarawak dan satu lagi tu kotak pembungkusan makanan yang berbentuk jalur garis menegak tu. Okey, yang tu kita panggil garisan. Okey, garisan yang kita wujudkan, elemen garisan yang kita wujudkan pada reka bentuk kita akan memberi kesan yang lebih menarik pada pembungkusan dan juga reka bentuk makanan kita. Okey, elemen yang kedua adalah rupa. Rupa ni maksudnya elemen yang pertama yang kita tengok. Bila kita nak buat satu rekaan, kita akan reka rupa dia dulu. Okey, rupa ni adalah elemen berbentuk dua dimensi dan rata. Dua dimensi maksudnya kita tengok bahagian depan dia, bahagian muka dia, macam tu. Okey, kalau tiga dimensi kita ada atas, tepi dan hadapan. Yang ni kita tengok satu bahagian saja. Okey, contoh yang cikgu bagi dekat situ, kita buat rupa B, lebah, lebah daripada okey, sini cikgu fokuskan. Daripada buah, daripada roti, okey. Ni maksudnya rupa yang kita nak buat rekaan bentuk makanan kita. Muka hadapan dia lah kita letak atas atas pinggan. Okey, sebelah ni adalah rupa hadapan bungkusan wafer kita. Okey, jadi kita tengok satu bahagian saja. Tu maksudnya rupa. Tu sebab dia kata dua dimensi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok elemen bentuk. Elemen tiga dimensi. Beza rupa dengan bentuk tadi. Okey, jadi bentuk ni tiga dimensi yang kita kena tengok daripada ketinggian, kelebaran, kedalaman, okey, dari segi atas, tepi, hadapan, semua kita tengok. Okey, sebab dia berbentuk realistik.
berbentuk seperti wujud lah. Okey, bentuk ditentukan mengikut konsep yang dikehendaki. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini iaitu biskut. Okey, kejap kita fokus. Okey, ni biskut Biskut yang dibuat reka bentuk ini mempunyai bentuk bulat lah. Bentuk bulat yang kita kata berbentuk 3D, dan juga pembungkusan makanan dia berbentuk segi empat, berbentuk 3D juga. Okey, bahagian atas, tepi, depan kita boleh nampak semua. Okey. Seterusnya kita tengok elemen warna. Okey, merujuk kepada elemen yang terdiri pada dua sifat, iaitu jenis warna dan juga merujuk kepada warna terang atau gelap ataupun boleh berubah. Merujuk kepada kualiti kecerahan dan ketulinan yang boleh mempengaruhi. Okey, warna ni selalunya produk makanan kanak-kanak yang kita titik beratkan, sebab dia untuk menarik perhatian. Kanak-kanak dia suka kepada warna-warna yang pelbagai, terang. Okey, jadi dekat sini kita boleh membuat reka bentuk makanan dengan meletakkan pelbagai warna pada makanan kita dan juga pembungkusan makanan kita. Okey, untuk lebih menarik. Seterusnya kita tengok nilai. Okey, elemen nilai ni dia merujuk kepada kesan tona warna yang dimainkan pada pembungkusan makanan dan juga reka bentuk makanan tadi. Bila ada tona warna tu wujud terang, gelap, jadi dia akan memberi satu nilai yang lebih menonjol. Okey, memberi lebih menonjol. Kita akan nampak produk tersebut. Okey, contoh yang cikgu bagi kat sini. Okey, kita fokus. Okey, pembungkusan makanan aiskrim. Okey, dia nak tonjolkan kata perisa makanan tu daripada strawberry, orange, coklat, grape. Okey, jadi dia mainkan tona warna kat situ. Jadi kita nampak macam cantik. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi, reka bentuk pada agak-agak ni. Dia buat daripada agak-agak tu juga dia buat dia letakkan warna untuk dijadikan kelopak-kelopak bunga dan juga daun. Kalau kamu tengok kat situ dia mainkan tona warna gelap sebelah bawah, ke atas tu dia letak macam cerah sikit, jadi kita nampak macam real bunga tersebut. Okey, dia lebih menonjol nampak, sedangkan dia duduk di dalam tu. Okey, seterusnya kita tengok elemen ruang. Okey, ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh objek lah, jarak ataupun rongga dalam sesuatu objek. Okey, elemen ruang digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Contoh kat sini, kalau makanan kita tengok donat lah, dia ada ruang kosong kat situ. Okey, kalau pembungkusan makanan memang semua ada ruang lah untuk letak makanan kita. Okey, itu dia buat macam tu. Donat ni sebenarnya kalau tak letak lubang pun dia rasa donat juga. Okey, tapi nak bagi dia nampak menarik, okey, buat lubang macam tu. Jadi kita dari jauh lagi kita dah nampak, kita dah tahu dah itu adalah donat. Okey, kemudian kita tengok elemen seterusnya ialah tekstur. Okey, tekstur merujuk kepada struktur keadaan permukaan yang boleh disentuh seperti licin, kasar dan sebagainya. Tekstur juga dia merujuk kepada bahan yang kita pakai. Okey, contohnya kalau kita tengok kat sini makanan jelly ni. Okey, jelly ni kalau kita pegang dia licin lah. Masuk dalam mulut boleh telan terus. Okey, itu licin. Okey, keadaan struktur dia kalau kita pegang dia memang licin. Yang bawah tu roti canai. Okey, dia kan rangup jadi dia kasar sikit. Okey, dia bentuk kasar. Tekstur dia kasar. Okey, kemudian kita tengok yang terakhir. Elemen yang terakhir adalah saiz. Saiz ni dia merujuk kepada ukuran atau dimensi sesuatu objek. Dimensi tu maksudnya ukuran lah. Okey, kalau kamu tengok kat sini, cikgu bagi kek.
Okey, kek yang atas tu dia besar tetapi rupa dia sama je dengan kek kat bawah. Susunan kek kat bawah tu kecil, muffin tu. Okey, jadi kecil. Okey, tapi rupa dia sama. Tu maksudnya saiz. Saiz saja beza, rupa sama. Okey, satu lagi kalau kamu tengok hak pembungkusan makanan pizza sebelah tu. Dia ada yang kecil dan ada yang besar. Okey, kalau kita fokus kat sini, dia tulis kat situ saiz. Kita boleh pilih lah. Dan harga dia pun berbeza. Okey, tapi rupa di dalam dia sama. Cuma kecil dan besar. Okey, baik. Jadi kita dah tahu ada 8 elemen dekat situ termasuk nilai tadi ada 8 elemen yang kamu boleh guna pakai untuk gabungkan untuk mereka bentuk lakaran kamu tu reka bentuk makanan dan juga pembungkusan makanan. Okey, baik. Kita tengok sekarang prinsip reka bentuk. Okey. Prinsip reka bentuk akan membantu mereka membuat ketentuan bagaimana untuk menggunakan elemen-elemen reka bentuk dalam membuat reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey, bila kamu dah tahu dah tadi elemen-elemen reka bentuk tadi yang kamu nak boleh guna pakai, jadi prinsip ni akan membantu kamu. Prinsip reka bentuk kamu akan membantu kamu untuk menampakkan reka bentuk makanan dan juga pembungkusan makanan kamu lebih menarik. Okey. Prinsip reka bentuk ni bermaksud konsep yang digunakan untuk menyusun sahaja elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek yang lebih berkesan, menarik, okey, bermutu dan juga menonjol lah. Okey, contoh yang pertama kita tengok prinsip keseimbangan. Okey, maksud seimbang maksudnya konsep fizik. Fizik ni kita tengok daripada rupa dia lah, bentuk kita boleh pegang lah yang menekankan kesamaan berat, okey, tarikan dan tumpuan pada sesuatu objek berbentuk simetri. Contoh dia tu lebih kepada susunan hiasan. Susunan hiasan yang kita nak pakai tadi seimbang lah. Okey, contoh cikgu bagi kat sini, kita fokus maksud keseimbangan. Okey, roti tadi ni dia buat hiasan, dia guna telur, dia guna timun. Okey, dia letak dekat situ, dia susun kiri kanan adalah seimbang, simetri lah. Kalau kamu potong menegak tu, bermaksud akan dapat mata sebelah, hidung sikit, kaki dia, lepas tu dengan sayap dia tu. Okey, itu maksudnya keseimbangan lah. Okey, jadi bila dia buat susunan macam ni, digunakan elemen tadi, dia susun mengikut keseimbangan yang dia perlu, yang dia kendaki, iaitu keseimbangan simetri lah. Satu lagi keseimbangan asimetri, maksudnya berat sebelah. Okey, dia lebihkan kepada sebelah lagi dia sikit lah hiasan tadi. Okey, jadi pembungkusan makanan yang cikgu bagi dekat sini, tasty burger, dia menggunakan garisan yang seimbang. Okey, nama di tengah, nama burger dia di tengah dan yang lain tu corak dia seimbang lah, menampakkan dia lebih seimbang, simetri lah yang ni kan. Okey, seterusnya kita tengok kontras. Prinsip kontras ni bermaksud kontra. Kontra ni merujuk kepada perbezaan lah, memberi perbezaan yang lebih jelas. Okey, kita gunakan elemen yang berlawanan lah untuk memberi impak yang lebih jelas. Fungsi kontras adalah untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Okey, maksud kat sini kontras ni, okey, contohnya kek yang cikgu bagi tu. Okey, kek tu katakan rasa coklat. Jadi hiasan tadi tu dia buat satu fokus. Tu gula-gula MMN tu tumpah kan. Lepas tu dia ada pelbagai warna. Tu kita panggil kontras. Jadi yang tu boleh nak bagi fokus dekat kita bila kita tengok, oh menarik kan. Sama juga dengan pembungkusan minuman
lychee Yeo's ni. Okey, dia menggunakan kontras warna dan untuk menunjukkan kata dia adalah lychee. Warna merah tu kamu tengok. Macam tu. Okey, jadi dia dia letak elemen kontras dekat situ untuk memberi fokus kepada produk tadilah. Okey, pembungkusan dan juga reka bentuk tadi. Okey, seterusnya kita tengok pengulangan. Okey. Pengulangan bermaksud ulang menggunakan elemen yang sama dan serupa berulang-ulang kita hias. Okey, contoh saya bagi dekat sini kek yang dia letak corak bunga ros sekuntum-sekuntum macam berterabur di atas kek tu. Jadi bunga ros tadi tu berulang-ulang, saiz yang sama, warna yang sama. Okey, kemudian kita ada pembungkusan makanan ni pun sama juga, corak yang berulang-ulang yang menjadikan dia menarik. Okey, seterusnya kita tengok keringkasan. Ringkas ni maksudnya dia hanya mengekalkan elemen yang penting saja. Dia tak letak dah corak-corak tu. Okey, jadi ringkas saja. Contohnya ni pembungkusan burger ni ditulis burger je. Okey, jadi kita tahu ini adalah memang dalam tu ada burger dan ini pembungkusan burger. Sama juga dengan reka bentuk makanan yang bawah ni ABC, air batu campur, yang gula dia tu dia letak warna saja. Jadi kita nampak dia ringkas, rasa dia sedap. Okey, seterusnya kita tengok prinsip pergerakan. Okey, bergeraklah. Maksudnya dia menggunakan corak-corak yang yang menipu mata kita lah, nampak seperti bergerak. Kita perasan macam dia bergerak lah. Prinsip pergerakan menimbulkan daya tarikan dan kesan visual yang lebih hidup. Kita nampak macam hidup, macam bergerak. Tak boleh tengok lama kan. Realistik dan berkesan. Okey, contoh dia macam ni. Okey, ni kotak yang diperbuat yang menggunakan garisan macam tu, kita akan nampak kalau kita tengok lama dia akan pandangan kita akan nampak macam bergerak. Garisan tadi bergerak. Sama juga dengan trifle yang ke atas tu, yang letak berwarna-warni tu. Okey. Seterusnya kita tengok penekanan. Okey, kita tekankan ataupun fokus. Okey, memberi penumpuan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen yang dicadangkan. Contohnya cikgu bagi dekat sini kek happy birthday mami. Okey, jadi penekanan kat situ kek ni adalah untuk menyambut ulang tahun mak dia lah. Okey, jadi dia akan tulis kat situ happy birthday mami. Ini bermaksud dia tekankan lah, itu fokus dia, kek birthday. Dan letak bunga-bunga tu menunjukkan seorang wanita lah. Seterusnya sama juga dengan yang sebelah tu, gambar yang cikgu bagi kat situ door gift lah, door gift hari kahwin. Okey, jadi door gift tu tak syarat corak dia, dan dia memberi penekanan kat situ. Maksudnya door gift ni untuk majlis perkahwinan. Okey, gabungkan semua elemen yang ada kat situ. Elemen macam apa? Macam rupa, bentuk, warna, semua dia gabung dan ada fokus dekat ada penumpuan lah. Penumpuan majlis tadi tu kita tahu dah. Okey, seterusnya pembahagian. Merujuk kepada hubung kait antara dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dalam ukuran, dan pembahagian ni penting dalam menentukan saiz reka bentuk makanan dan pembungkusan itu sendiri. Okey, pembahagian ni maksudnya kita bahagi sama banyak, dan walaupun dia lain-lain corak apa semua, tetapi makanan tadi tu sama. Contoh macam pembahagian kalau kita beli pizza, okey, wafer, okey, pembahagian dia samalah.
Dan contoh dekat sini ada juga tu nama apa tu? Pembukusan yang ada pembahagian-pembahagian berbentuk bintang tu lah. Okey, seterusnya kita tengok kepelbagaian. Prinsip kepelbagaian, nama pun pelbagai. Jadi kita gabungkan semua. Elemen, gaya. Okey, kita gabungkan semua. Kualiti dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Okey, maksud apa dekat sini? Okey, kita buat donat. Contoh cikgu bagi kat bawah tu, produk kita, reka bentuk kita adalah donat. Lepas tu kita buat saja setiap donat tu lain-lain corak yang gaya kita sendiri menggunakan elemen-elemen yang kita dah belajar tadi. Okey, jadi setiap satu donat ada kualiti tersendiri. Okey, seterusnya elemen kesatuan. Kesatuan maksudnya kita nak bersatu ni, pergabungan. Kita gabung elemen dapat membentuk imej, konsep atau idea yang sempurna. Cikgu bagi kat situ reka bentuk buah-buahan yang kita gabungkan. Buah kiwi, buah pisang dan buah limau. Jadi kita bentuk satu imej pokok kelapa yang berada di limau tu macam ombak lah dekat pantai. Okey, itu maksudnya imej. Kita gabung elemen tadi, kemudian kita akan dapat satu imej lain pula. Okey, yang lebih sempurna lah. Kemudian yang terakhir adalah harmoni. Harmoni ni adalah sesuatu reka bentuk yang dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif, di mana prinsip harmoni dalam reka bentuk makanan memberi ketenangan dan kegembiraan kepada individu. Bila kita buat satu reka bentuk makanan tadi, kita contoh macam kek Sarawak ni, kita akan dapat satu perasaan gembira lah, positif lah tu, perasaan yang gembira, tenang. Kita tengok kek kita jadi cantik, warna pembahagian semua cantik. Jadi itu maksud harmoni. Okey, itu saja pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.